ni lihat dalam kehidupan seharian kita ni tahu bahawa hati ani adalah lebih dari sekadar sebuah organ. Kita ni lihat saja dalam perbualan kita ni. Kalau orang Melayu telah dia, kalau orang atu baik, kita ni cakap baik hatinya. Kalau jenis yang senang menangis, kita ni cakap apa? Puas hatinya. If orang atu jenis membuat sesuatu benar-benar, kita ni cakap apa? Sepenuh hati. The point is, kita ni tahu bahawa hati atu bukan saja sebuah organ, tapi ia memainkan peranan yang besar di dalam perasaan kita ni juga. Jadi hari ini kita ni akan bercakap sedikit mengenai bagaimana Islam menyentuh mengenai topik kita ni pada hari ini. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 ke 89. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yauma la yanfa'u wa la banun illa man atallah biqalbin salim." Pada hari tersebut tidak akan memberi manfaat sama ada harta atau keturunan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim. Subhanallah. Ini untuk peringatan kita ni semua pada malam ini. Kadang kita ni di dalam dunia ini, kita ni mudah tertarik dengan perhiasan dunia. Kita ni mau rumah ketani yang paling lawa, kereta ketani yang paling besar, pangkat ketani yang paling tinggi dan sebagainya. Dan benda-benda ini memang benda-benda yang baik. Cuma betapa ruginya kita ni kalau dalam mengejar semua itu, kita ni lupa untuk menjaga atau merawat hati kita ni. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Inna Allah la yanzur ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang ke paras rupa luaran kalian, tapi ia memandang ke hati dan amalan kalian. Subhanallah. Dan kita ni mesti selalu ingatkan diri kita ni bahawa pandangan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dari pandangan manusia. Dan kalau bercakap pasal mengutamakan pandangan Allah Subhanahu wa taala ni, saya selalu teringat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah Taif, di mana ketika dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ditolak secara keras sehingga selipar baginda seakan-akan berendam darah. Dan memang kalau kita ni melihat kepada kejadian tersebut, dari segi luarannya kita ni akan merasakan ianya adalah percubaan dakwah yang gagal. Namun, subhanallah, Rasulullah berdoa selepas itu, di mana baginda mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang yang berwajah muram kepada daku atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Subhanallah. Dan indah batah selepas itu, Malaikat Jibril pun datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ani di antara aku dan engkau, Allahnya sudah bagi green light. Jika engkau mahu aku menghapuskan orang-orang Taif ke atas apa yang mereka lakukan kepadamu, just say it to me. Berikan saja arahan. Akan kami terbalikkan sebuah gunung ke atas mereka. Tetapi, subhanallah, betapa besarnya hati junjungan kita ni. Baginda menyatakan jangan. Mudah-mudahan akan ada daripada keturunan mereka yang menyembah Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Inilah hati mulia Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana pula dengan hati kita ni? Para hadirin sekalian, jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala melihat keadaan hati kita ni, adakah ia akan bahagia dengannya? Jadi, pada malam ini, saya mengajak kita ni semua untuk bermuhasabah bersama dan memeriksa hati kita ni dengan sejujur-jujurnya. Jika kita ni rasa hati kita ni itu ada rasa cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan rasa cinta kepada akhirat. Jika kita ni rasa hati kita ni dipenuhi dengan sifat mazmumah seperti hasad, kita ni memohon kepada Allah untuk minta disucikan. Dengan itu, saya ingin menutup dengan sebuah kisah tentang Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah sedang memberi sebuah pengajian, beberapa orang datang kepadanya dan memberitahunya, "Wahai Imam Abu Hanifah, kapal kamu telah karam." Maka Abu Hanifah berhenti seketika. He paused semasa mengajar dan kemudian dia dengan tenang berkata, "Alhamdulillah," dan meneruskan pengajarannya. Beberapa ketika kemudian, mereka kembali kepadanya dan mereka memberitahu Imam Abu Hanifah, "Maaf Abu Hanifah, sebenarnya bukan kapal kamu yang karam. Kami tersilap. Kapal kamu baik-baik saja." Jadi sekali lagi Imam Abu Hanifah berhenti seketika dan kemudian berkata, "Alhamdulillah," dan lalu meneruskan pengajarannya. Apabila ditanya tentang tindakan itu, dia menjelaskan bahawa apabila saya mula-mula diberitahu bahawa kapal saya telah karam, saya berhenti seketika dan saya memeriksa hati saya dan saya mendapati ia tidak terkesan, tidak terkacau dengan berita tersebut. It was unmoved by it. Jadi saya berkata, Alhamdulillah. Dan kemudian apabila saya diberitahu itu bukan kapal saya berhenti seketika. Kemudian memeriksa lagi hati saya dan sekali lagi saya mendapati ia tidak terkesan dengan berita tersebut. Lalu saya mengucapkan Alhamdulillah. Subhanallah. Betapa hatinya itu sentiasa di dalam keadaan yang bersyukur dan tidak terikat kepada nikmat apa yang beliau miliki atau ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata, hati yang zuhud itu, it is not about you own nothing, but it's that nothing owns you. Akhir kalam, bukannya mudah untuk memiliki hati sebesar Rasulullah SAW yang mudah memaafkan orang. Bukannya mudah untuk memiliki hati setenang Imam Abu Hanifah yang sentiasa syukur dengan apa jua keadaan. Tetapi kita ni mesti ingat, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni mintalah darinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita ni semua hati yang penuh dengan keimanan, tenang agar melayari kehidupan dunia dengan tenteram. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, itu saja dari saya.